Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Alfairis Jumurin. Tumpuan berita, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahawa Malaysia bakal memasuki fasa peralihan ke endemik termasuk pembukaan semula sempadan negara mulai 1 April 2022. Beliau memberitahu keputusan fasa peralihan berkenaan dibuat setelah mengambil kira pelbagai faktor penilaian risiko dan mendapatkan pendapat Kementerian Kesihatan serta meneliti syur daripada Menteri Kuartet. Penting untuk saya maklumkan, fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Fasa ini juga merupakan fasa sementara sebelum negara beralih ke fasa endemik yang mana ianya tertakluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu dalam sidang media khas di bangunan Parlimen pada Selasa. Katanya bagi pembukaan semula sempadan negara, beliau menjelaskan keputusan tersebut adalah berdasarkan perkara yang membolehkan Malaysia menjadi destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semula. Keputusan ini dibuat berdasarkan kepada 3 perkara asas, iaitu pertamanya ia berpandukan sains dan fakta terkini berkaitan COVID-19. Yang kedua, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara-negara lain. Ketiga, memberikan keselesaan kepada pengembara dan tidak merumitkan perjalanan mereka. Yang paling penting, Malaysia sekarang adalah destinasi terbuka dan boleh dikunjungi semula. Dengan pembukaan semula sempadan negara ini, rakyat Malaysia yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah kini boleh keluar masuk negara seperti biasa serta dibenarkan untuk pergi ke mana-mana negara yang turut membuka pintu sempadannya kepada pengembara luar. Laporan seterusnya, lebih 90% kes serangan seksual terhadap kanak-kanak di Sarawak dilakukan oleh orang yang dikenali mangsa sendiri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menurut statistik bagi tempoh 2016 hingga 2021, sebanyak 1,257 kes telah dilaporkan yang membabitkan serangan seksual terhadap kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ujarnya pelakunya merupakan orang yang dikenali oleh mangsa sendiri, sama ada dalam kalangan ahli keluarga sendiri, penjaga yang sah seperti guru, jurulatih dan lain-lain. Justru beliau meminta setiap ibu bapa memainkan peranan penting bagi menjaga dan melindungi anak mereka daripada menjadi sasaran serangan seksual. So it is time that parents especially learn to listen to their children, sons and daughters when they tell them or are trying to tell them that they have been touched in an inappropriate manner, or that they have been sexually assaulted by someone he trusts, or a close family member or friend. So let us give the child victim the benefit of the doubt. Dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS di Miri pada Isnin, Datuk Seri Fatimah menambah sekiranya aduan mereka diabaikan, ibu bapa dan penjaga membiarkan mangsa menderita secara senyap dari segi fizikal, mental dan psikologi. Selanjutnya, penggunaan mesin pelerai padi diyakini dapat membantu penanam padi secara berkelompok menuai padi dengan cepat sekaligus meningkatkan hasil pengeluaran komoditi itu. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sum Agong menjelaskan sebelum ini petani banyak menggunakan tenaga sepenuhnya untuk melerai padi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan mesin pelerai padi kepada 5 buah kampung di Dewan Kebudayaan Lun Bawang Sarawak, Long Tuan pada Sabtu. Pada majlis itu, Datuk Henry telah menyerahkan secara simbolik mesin pelerai padi kepada 5 orang wakil di 5 buah kampung terpilih iaitu Long Tuan, Kampung Punang Terusan, Kampung Batu 2, Kampung Long Semadoh Airport dan Kampung Long Langai dengan kos RM66,375. Beliau yang juga ahli Parlimen Lawas meminta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memberi dorongan kepada anak-anak buah di kampung untuk memberikan tumpuan mengusaha dan membuka seluas-luasnya sawah padi secara
secara besar-besaran sekaligus meningkatkan hasil pengeluaran padi di daerah lawas. Ujarnya lagi, petani juga boleh mendapatkan bantuan nasihat dan peralatan daripada Jabatan Pertanian untuk mengembangkan lagi hasil pengeluaran padi. Perkembangan berikutnya, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan 1 Insinyur Aidil Lariwu bersama Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan 2 Dr. Wipin Lamat baru-baru ini telah merasmikan gelanggang Kompleks Sukan Komuniti Sadong Jaya. Gelanggang tersebut telah siap dinaik taraf sepenuhnya dan memberi manfaat kepada penduduk setempat untuk kegunaan aktiviti kemasyarakatan, sukan dan riadah. Insinyur Aidil yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya berharap dengan adanya fasiliti tersebut akan dapat membantu melahirkan lebih ramai lagi atlet yang dapat mengharumkan nama Sadong Jaya di peringkat yang lebih tinggi. Dalam masa yang sama, turut dirasmikan pelancaran program latihan badminton untuk kanak-kanak From Zero to Hero di bawah kelolaan Persatuan Badminton Samarahan, Perbas. Majlis secara santai anjuran Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Sadong Jaya itu telah menghimpunkan kira-kira 100 belia kanak-kanak berserta ibu bapa bertempat di Dewan Komuniti Sadong Jaya. Ke perkembangan di Sibu. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong digesa agar mengetepikan perbezaan fahaman politik dan bekerjasama dengan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk kepentingan rakyat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing, semua KMKK yang telah dilantik semula untuk berkhidmat di kawasan itu perlu bekerjasama untuk mengukuhkan perpaduan dan keharmonian antara masyarakat. Kalau walaupun dia pembangkang different political party platform itu semua, kita minta dia orang semua bekerjasama as a team. Most important, mestilah mau jaga kepentingan semua rakyat dan kita minta dia orang sokong kerajaan at the end of the day. Sokong CBS. That's why just now I'm having highlighted. Minta dia orang bekerjasama lah. So we are giving them a chance, see how we go. Beliau menjelas demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan penyerahan sijil lantikan semula kepada 69 ketua kaum untuk Dun Dudong di Dewan Suara Sibu pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Tiong berkata Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg akan mengadakan lawatan ke Sibu bagi mendapatkan maklum balas dari agensi berkaitan mengenai pelan untuk mengatasi masalah banjir di Sibu. Yeah, the President in Sibu, the Premier having mentioned, he also very concerned on this. He said he will get the date to come down himself to get the briefing from all the agency having involved, and then they will make the decision. Maybe if the amount is too big, then maybe over 4 years to finish up the flood mitigation project. Okay. Penyerahan sijil lantikan telah disempurnakan oleh Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng dan turut disaksikan Pegawai Daerah Sibu Suhaili Mohammed. Manakala di Serian dengan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Tarat telah menganjurkan kempen derma darah di Dewan Parish St. Matthew Mundai pada Ahad. Program julung kali diadakan itu dihadiri Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Huiin. Semasa berucap, Datuk Roland yang juga pengurusi Saberkas Cawangan Tarat berkata, selain bertujuan menyelamatkan nyawa yang memerlukan darah, aktiviti seumpama itu juga memberi pelbagai manfaat kepada kesihatan penderma. Beliau juga mengucapkan tahniah dan berterima kasih kepada unit Saberkas Kampung Mundai yang aktif bekerjasama memastikan program tersebut dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah menerima darah mereka pada hari ini. Mereka yang tidak dapat terima oleh kerana perkara yang tertentu ini mungkin memberi kita gambaran mengenai keadaan kesihatan kita. Once again, thank you, and we hope to continue with this program di beberapa tempat nanti sebagai sumbangan kita kepada rakyat.
Di Song pula, Jabatan Pendaftaran Negara JPN Malaysia telah melancarkan 2 unit bas bergerak JPN Sarawak yang baharu sempena program Menyemai Kasih Rakyat Mekar. Simbolik pelancaran telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas, Lidam Ahsan dan Ketua Pengarah JPN Malaysia, Datuk Roslin Jusoh. Menurut Datuk Roslin, bas bergerak tersebut dilengkapi dengan mesin pencetak MyCard dan membolehkan proses gantian MyCard hanya mengambil masa 30 minit sahaja. Kita di peringkat Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak melaksanakan program Mekar ini bagi membantu mereka yang tidak mampu untuk datang ke pejabat-pejabat kita kerana kekangan pedalaman jauh dan juga pengangkutan menyebabkan mereka tidak berupaya untuk mendapatkan dokumen. Dengan adanya bas Mekar ini, kita merancang program-program turun padang dengan bantuan dan kerjasama ketua-ketua masyarakat yang berhormat, pejabat-pejabat daerah yang sama-sama membantu kita dalam memastikan rakyat tempatan yang berada di pedalaman dapat dokumen yang mereka perlukan. Seperkara lagi yang penting adalah tim daripada JPN Sarawak juga turun ke padang ni memberikan khidmat nasihat kepada penduduk-penduduk tempatan. Ini adalah penting bagi memastikan penduduk tempatan tahu apa yang mereka perlu buat. Apakah proses-proses sekiranya berlaku kelahiran, bila mereka perlu mendaftarkan kelahiran dan sebagainya. Beliau menjelas demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Perkhidmatan Bas Bergerak di Pekarangan Waterfront Song pada Isnin. Sementara itu, Adun Katibas Lidam Ahsan berharap program seperti ini dapat menyelesaikan masalah dokumen pengenalan diri penduduk tempatan khususnya di daerah Song. Program kali ini juga disertai unit Mahkamah Bergerak bagi urusan dokumen akuan sumpah. Perkembangan COVID-19, kes positif di Sarawak kembali kepada 4 digit menyaksikan 1,903 kes telah direkodkan di 38 daerah pada Selasa untuk meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 270,415 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya menjelaskan daripada jumlah itu sebanyak 712 kes dalam kategori 1, sebanyak 1,179 kes dalam kategori 2, 6 kes dalam kategori 3, 5 kes dalam kategori 4 dan 1 kes dalam kategori 5. Daerah Kuching terus mencatat kes tertinggi dengan 754 kes, disusuli Miri dengan 217 kes dan Sibu dengan 194 kes. Berikut statistik 34 daerah yang mencatatkan kes. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kes kematian baharu membabitkan lelaki berumur 67 tahun di Miri dan wanita berumur 83 tahun di Kuching pada 5 Mac 2022. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.